baca sampai dah serak dah. Ya, surah apa? 82 Saya dua. Ya. Al-An'am. Okay, kita mulakan. Saya mute semua supaya tak kacau, tak ganggu. Ya. Ni Hamidah mana ni? Hamidah ni. Hamidah dah datang belum? Hamidah. Traffic jam. Tapi dia dah masuk ni. Tapi dia orangnya tak ada. Dia baru datang. Baik, kita mulakan 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sadul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita menunjukkan kesyukuran kepada Allah Taala dengan nikmat iman dan Islam dan kesihatan yang dikurniakan kepada kita. Dapat bertemu di alam maya. Minggu lepas tak ada video Kenapa tak ada video? Kerana cuti National Day. Jangan tanya minggu lepasnya video mana pula. Memang tak ada lah. Nanti takut Fauzia tanya, Ustaz minggu lepasnya video mana pula? National Day kan, cuti kan. Cuti seminggu tak jumpa macam lama gitu. Rindu juga ini. Tapi kita lepaskan rindu, kita jumpa alam maya lah. Alhamdulillah. Tengok wajah-wajah yang berseri ni. Ada pun muka macam mayat pun ada. Ada yang tak macam mayat pun ada. Baik, kita mulakan. Ayat 83 surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasha'u inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم المقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Sadaqallahul Azim. Hari ini saya nak bahaskan tentang i'rab fi'il madhi. Kita nak ulang kaji i'rab fi'il madhi. Awak tengok kitab kitab apa ni? Kitab i'rab. Muka surat 37. Nanti dalam ayat ni banyak fi'il madhi. Nanti kita boleh suruh seorang sekali i'rab, tengok buku. Kita mantapkan kita punya i'rab fi'il madhi. Di dalam muka surat 37 tu dia ada i'rab fi'lun madhin. Baik, sama-sama kita tahu fi'lun madhin ni dia ada 4 i'rab. Mabni ala fathi, mabni ala dhamm, mabni ala sukun, mabni ala fathil muqaddarah. Baik, kita bahaskan. Sama-sama kita tahu fi'il madhi ni ada yang bermula dengan 3 huruf, ada yang bermula dengan 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf.
Yang pertama, misalan yang 3 huruf. Fa'ala. Jadi kalau kita nak i'rab fa'ala ni, kita tengok sama-sama kita tahu bab muqabalah. Fa' ni fa fi'il, ain ni ain fi'il, lam ni lam fi'il. Jadi kalau kita nak i'rab, kita tengok lam fi'ilnya, huruf yang terakhir. Kalau yang 4 huruf ialah af'ala. Af'ala. Fi'il madhi mabni ala fatih, 4 huruf af'ala. Kalau yang 5 huruf tafa'ala. Tafa'ala. Dia mabni ala fatih juga, yang 5 huruf. Yang 6 huruf ada hamzah wasal. Istaf'ala. Istaf'ala. Jadi sama ada dia 3 huruf atau 4 huruf atau 5 huruf atau 6 huruf, kita tengok dia punya lam fi'il, huruf yang terakhir. Okey. Jadi kita bahaskan fi'il madhi yang 3 huruf. Sama, semua i'rab sama. Fi'il madhi 4 huruf ke, 5 huruf ke, 6 huruf, sama saja i'rab dia, okey? Baik, kita tengok kitab ni. Fa'ala. Awak kena highlight dia punya lam di atas lah, highlight. Jadi awak tahu, ni fi'il madhi mabni ala fathi zahirin. Fi'il madhi tetap dengan baris atas yang nyata, fi akhirih. Kenapa dia mabni ala fathi? Jawabnya ialah li'annahu, sesungguhnya dia itu lam yattasil akhiru bi syai'in. Kerana dia tidak berhubung di akhirnya dengan sesuatu. Maka dia benda pada atas. Kalau dalam ayat tu tak ada fa'il dia, wajib kita sebut dalam i'rab wa fa'ilhu, dan si pelakunya ialah dhamir, ganti nama, mustatir yang tersembunyi, fihi di dalamnya, jawazan. Kenapa nama dia jawazan? Harus. Kerana dia orang yang ketiga, the third person. Wahumahum, yahumahunna, semua hukum dia jawazan. Kalau anta, antuma antum, anti, antuma antuna, ana nahnu, yang mukhatab dengan mukhatabah, orang yang berhadapan, dan diri sendiri dan orang ramai, itu hukumnya ujuban. Jawazan ni bagi orang yang ketiga, orang yang tidak ada di depan kita. Takdiruh huwa. Jadi fa'ala tu adalah fi'il mudhari. Tak kira dia fa'ala ke, af'ala ke, tafa'ala ke, istaf'ala ke, istaghfara, ujungnya baris atas, kita cakap mabni ala fatih zahirin. Habis. Nombor 2, awak highlight lam alif di atas la. Dia punya la tu tetap mabni ala fatih. Selepas lam tu penambahan alif. Okey, dengar. Alif yang penambahan ni, dia tak boleh jadi mad asli. Pertama, dia jadi mad tabi kerana sebab yang pertama, alif tu tambahan. Selepas asal kalimah fa'ala, dia huruf tambahan. Nombor 1 kerana dia tambahan. Yang kedua, alif tu alif tasniah. Alif menunjukkan 2 orang. Yang ketiga, alif ni menunjukkan dhamir. Baru dia boleh jadi mad tabi'i. Okey. Kalau tidak, dia tak boleh jadi mad tabi'i. Dia mungkin jadi mad asli. Baik, kita tengok i'rab fi'lun madin mabni ala fathin zahirin fi akhirih. Lam di bawah dia, litisalihi maknanya apa? Kerana telah berhubung dengannya, namanya bil alif isnain. Alif tu menunjukkan 2 orang. Dan al alif tasniyah, selepas lam tu ada alif, namanya alif tasniyah, adalah dhamirun. Dekat sini saya nak ingatkan. Dia terjadinya mad tabi'i kerana alif tu huruf tambahan. Maknanya selepas lam tu ada penambahan alif. Okey. Dia bukan alif zaidah atau alif. Alif ni mesti dia menunjukkan 2 orang, alif tasniyah. Yang ketiga dia mesti dhamir. Baru dia jadi mad tabi'i. Jadi alif tu alif tasniyah boleh highlight. Lepas tu dan dia pun dhamir. Alif tu dhamir. Barizon yang nampak dalam penulisan alif tu. Baris yang nampak. Muttasil kerana dia berhubung. Berhubung dengan apa? Fi'il madhi. Fa'ala tu fi'il madhi.
Jadi alif tu huruf tambahan. Alif tasniah dan dia dhamir. Dhamir yang macam mana? Yang dapat dilihat barizun dan dia pun berhubung muttasil, dan alif tu mabni ala sukun. Kerana huruf tak ada baris, biasanya sukun. Alif zaidah tak sama. Ini alif memang alif tasniah. Kedudukannya fi mahalli rafin. Dia jadi rafa ni maknanya fa'il. Fa'il punya marfu'. Takdiru huma. Jadi huwa fa'ala, huma fa'ala. Dua-dua mabni ala fati. Awak highlight dengan lam pada atas. Yang ketiga, fa'alu. Fa'alu ni awak highlight dengan lam di depan lu. Kita i'rab dia punya lam bukan dia punya waw. Ketika fa'alu ni fa'il madin mabni ala dham, tetap dengan baris depan. Kenapa? Litisalihi, kerana dia telah berhubung dengannya. Highlight biwawil jamaah, dengan waw jamaah. Dan selepas waw jamaah tu ada alif yang baris sukun namanya alif tafriqah. Apa makna tafriqah? Berpisah. Faraq, mufarraqah. Kenapa namanya alif tafriqah? Nanti saya akan bahaskan. Dan waw tu bawah dia al-wawul jamaah. Waw jamaah tu apa? Dia adalah dhamir. Jadi fa'alu ni waw yang bertambah tu itu bukan mad asli. Dia adalah mad tabi'i. Kerana yang pertama dia adalah huruf tambahan selepas lam. Yang kedua waw tu waw jamaah menunjukkan home. Yang ketiga waw tu adalah dhamir. Confirm mad tabi'i bukan asli. Boleh faham kalau nak terangkan murid-murid kenapa dia jadi tabi? Ada 3 syarat. Waw tu adalah tambahan kerana asalnya lam saja. Dan dia adalah waw jamaah. Dan dia adalah dhamir. Dhamir yang macam mana? Barizun, yang dapat dilihat. Kenapa dia kat sana? Dia muttasil, dia berhubung dengan fi'il madhi. Mabni ala sukun. Jadi waw tu atasnya tak ada baris. Apa saja huruf tak ada baris, mabni ala sukun, tetap dengan baris sukun. Fi mahalli raf'in, dan kedudukannya rafa, maknanya marfu' kerana dia fa'il. Fa'il punya marfu', takdiru hum. Hanya satu saja fi'il madhi yang mabni ala dham kalau huruf terakhirnya lam fi'il tu berhubung dengan waw jamaah. Satu saja yang mabni ala dham, tetap dengan baris depan. Yang keempat, fa'alat. Fa'alas ni dia punya lam pada atas. Highlight dia punya lam pada atas. Mabni ala fathi. Okey, kita tengok i'rab dia. Fi'il madin mabni ala fathin zahirin fi akhirih. Litisalihi. Litisalihi. Kerana telah berhubung dengannya. Dia berhubung dengan apa? Highlight. Bita ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah. Huruf ta yang mu'annas yang berbaris mati. Ini kita dah belajar buku 1. Ta'nis sakinah ni alamatul fi'lun madhi dalam buku 1. Tanda fi'il madhi. Tanda fi'il madhi ada 2. Qad sama ta'nis sakinah. Dan huruf ta tu apa? At-ta'u alamatul ta'nis, menunjukkan dia muannas. Okey. Mana fa'il dia? Oh, fa'ilnya wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi, yang ada dalam fa'alasut jawazan. Kenapa jawazan? Dia orang yang ketiga. Hiya, orang the third person. Takdiru hiya. Jadi lepas ni ada dalam kitab Quran ada fi'il madhi, kita i'rab. Okay, no problem. Serang sekali. Kasih peluang. I'rab panjang-panjang. Huma fa'alata. Huma fa'alata. Highlight dia menyelam di atas la tu. Mabni ala fathi. Kerana dia berhubung dengan kalimat ta. Ta'alif di atas ta. Okay. I'rab dia macam mana? Fi'lun madin. Mabni ala fathin zahirin. Fi akhirih. Di akhirnya. Litisalihi. Litisalihi. Kerana telah berhubung dengannya. Nama ta tu apa? Bidamirin. Huruf ta tu adalah ganti nama. Damir. Rafa yang kedudukannya baris depan, yang mutaharrikah. Jadi huruf ta tu mutaharrikah maknanya tak yang berbaris fathah.
Mutaharrika yang berbaris. Maknanya huruf ta bukan sukun tapi dia berbaris fathah. Mutaharrika. Okey. Okey, jadi ta tu mutaharrika. Wa fa'iluhu, kalau tak nampak fa'il dia kita kena sebut, dan si pelakunya ialah ganti nama yang tersembunyi di dalamnya jawazan takdiruhuma. Jadi ini pun orang yang ketiga digunakan jawazan. Harus ada. Okey, daripada nombor 6 sampai nombor 12. Awak highlight semua sukun. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Ini semua mabni ala sukun. Awak highlight dia punya lam yang mati tu. Semua sukun, 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 sukun. Jadi awak tahu fi'il madhi yang pertama mabni ala fathi. Yang kedua kalau berhubungan waw mabni ala dham. Yang ketiga mabni ala sukun. Jadi ada 3 sana. Jadi daripada hunna hingga ke nahnu semua mabni ala sukun. Okey. Baik, kita tengok nombor 6. Kita cakap fi'lun madin mabni ala sukun. Semua mabni ala sukun-sukun. Kerana lam tu baris mati. Kenapa dia baris mati? Litisalihi. Kerana dia telah berhubung dengan damir rafa mutaharrikin. Ganti nama yang kedudukannya baris depan yang berharakat. Dan huruf nun kita dah belajar namanya nun niswah. Nun niswah menunjukkan wanita ramai hunna, an-nisa, niswah. Jadi nun niswah tu apa? Dia adalah damir barizun muttasilun mabni ala fathi fi mahalli rafin fa takduhunna. Okey, itu semua i'rab dia sama. Mabni ala sukun lam tu. Di bawah itu istawa. Istawa ni fi'il madhi yang hujungnya ada mu'tal akhir bil ya. Dalam Quran ada macam huda atau hada. Hada, rama. Ini semua fi'il madhi telah beri petunjuk, telah melempar, banyak lagi kita dah belajar. Fi'il madhi mabni ala fathil muqaddarah. Kenapa dia mabni muqaddarah? Pasal huruf ya ni boleh highlight sana kerana dia mu'tal akhir bil alif. Mu'tal akhir bil alif, huruf penyakit di akhirnya. Hanya fi'il madhi saja yang ada mu'tal akhir bil alif. Fi'il madhi tidak ada mu'tal akhir bil ya. Fi'il madhi tak ada mu'tal akhir bil waw. Kalau fi'il mudhari' baru ada 3. Bil alif, bil waw, bil ya. Okey. Sekarang kita panggil seorang sekali. Kalau saya panggil nama awak unmute. Bila lepas tanya, awak mute. Pasal nanti ganggu. Maklumlah kita kat rumah kan. Ada anak, ada suami. Macam-macam kedengaran. Okey. Kadang-kadang suami pakai, "Ma, kopi satu." Alamak. Tengah belajar pun minta kopi. Bikinlah sendiri. Okey. Baik, kita tengok ayat yang kita baca lagi. Kita baca tadi ayat dia. Allazina amanu wa lam yalbasu imanahum. Kita ambil satu orang. Siapa ni? Hajar Salbiah. Awak kena i'rab fi'il madhi amanu. Salbiah. Unmute. Okey, i'rab amanu, tengok nombor 3, fa'alu. Fi'lun madhi mabdi ala fathin. Litasalihi Betul ke? Mana biwaw. awak baca? Nanti awak baca mana ni? Aman. Nombor 3. Nombor 3. Baca. Fi'il madhi Hmm. mabdi ala fathin. Nombor 3 mabni ala fathi ke? Nombor jap. Ala dom, sorry. Ala dom. Soalan amanu tu ada penambahan waw. Litasalihi biwaw jama'ah. Bagus. Alif tafrika. Okey. Al-waw jama'ah. Damirun barizun muttasil mabdiyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun takdiruhu hum. Okey, bagus. Okey.
Baik, kita tengok siapa yang kena. Sekarang unmute. Jadi, saya nak terangkan apa makna tafriqah. Okey. Dia cakap alif tafriqah tu apa Ustaz? Ustaz cakap tapi tak terangkan. Okey, tafriqah ni asal kalimanya farraqa. Farraqa yufarriqu tafriqatan. Tafriqah. Apa tu alif tafriqah? Alif tu ialah membezakan. Misalan ada perkataan dalam Quran wa'amilu. Wa'amilu. Okey. Mereka telah mengerjakan amilu. Alif ni atas dia ada alif tafriqah. Lepas ayat ni ialah hamzah wasal. As-salihat. As-salihati. Jadi kita cakap waw ni waw jamaah. Alif ni alif tafriqah. Apa makna tafriqah? Alif ni sebagai pemisah. Dia memisahkan fi'il sama isim. Nisim. Itu namanya tafriqah. Biasanya alif tafriqah ni terdapat pada 3 tempat. Yang pertama pada fi'il madhi yang takdiruhum. Kalau dia fi'il mudhari' pada antum sama hum. Kalau ketika dia nasab atau ketika dia jazam, nun kena buang tambah alif. Alif zaidah. Dari segi tajuk namanya alif zaidah. Dari segi i'rab namanya alif tafriqah. Jadi alif tafriqah ni asal kalimanya ada nun yang dah kena buang tambah alif ziyadah. I'rab dia kita cakap alif ziyadah, kita cakap alif tafriqah. Kerana dia membezakan kalimah fi'il dengan kalimah isim. Itu namanya tafriqah. Okey. Ada soalan nak tanya sebelum kita teruskan pembahasan ni? Ustaz, nak confirm lagi maknanya barizun mutasil tu maknanya baris yang bukan barizun, bukan baris. Barizun maknanya yang dapat dilihat, kelihatan dapat dilihat. Dilihat. Kalau mutasil berhubung. Yes, na'am. Okey. Bagus. Awak siap lepas ni awak kena i'rab tahu. Mute. Mute. Okey, sekarang kita tengok soalan, ada soal-soal ni, kita nak soal ni. Okey, dalam ayat surah Al-Baqarah ni allazina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun tilka hujjatun. Hujjatun ataina. Okey, awak nak kena i'rab ataina dan kami telah berikan kepadanya Ibrahim. Ataina. Ha tu damir. Ataina ni fi'il apa? Fi'il madhi. Madhi ala Siapa punya turn ni? Jurian nak jawab boleh lah Cik. Terai je lah. Dia bukan try je macam suka tak suka je. Terai tu makna Cakap lah cuba Ustaz. lah. Cuba Ustaz. Jangan. Okey Ustaz, saya cuba Ustaz. Kalau gini tak payah jawab lah. Oh, boleh lah. Main-main ni. Saya ingat tak dengar. Ni tak mute dah. Boleh dengar tu. Awak dah, awak taruh sana orang semua mute. Awak tak tengok gambar semua mute. Awak saja yang on. Tak nampak pula. Saya berbual sendiri pada diri saya. Ustaz terdengar pula. Awak berbual awak ada jin tak sebelahnya? Tak boleh jawab ni. Sekian nak tanya. Ataina. I'rab. Ataina. Wazan. Ataina. Dia wazan fa'altuma. Fa'altuma pula. Fa'alna Okey, i'rab. Fa'alna. Bismillahirrahmanirrahim. Ataina fi'lun madhi mabni ala mabni ala sukun. Sukun dia kat mana ni? Sukun dia kat mana ni? Kat Sukun dia na nun alif atas na. Salah. Nanti. Ataina. Nanti kejap. Ataina. Mabni ala sukun fa'alata fa'altuma. Tak ada apa? Bacalah nombor 12, ikut saja. Tadi suruh baca nombor 12. Fi'lun madhin mabni ala sukun. Kita tanya sukun dia kat mana? Ataina. Sukun dia dekat ataina. Tai. Ni iya. Ada ya, baru betul. Jangan ya, betul. Nak tu damir lain bab. Betul. Fa'alna Tersasul. ataina. Okey.
Ianya sukun. Litisalihi bidamirun raf'in mutaharrik. Nada tu domir barizun muttasilu mabni ala fathi fi mahali raf'in fa'ilu taqdiruhu nahnu. Bagus. Macam gitu. Okey, kita tanya lain orang pula, okey? Okey, kita tanya Radin. Unmute Radin. Radin seberang ni. Kita cari fi'il madhi lagi. Fi'il madhi yang ada dekat sini ialah baris yang keempat. Wahabna, dan kami anugerahkan kepadanya. Wahabna. I'rab wahabna, Radin. Wazan fa'alna nombor 12 sama juga. Ayat nombor berapa Ustaz? Allahu Akbar. Baris yang keempat. Oh, baris keempat. Wahabna. Ya. Okey. Wahabna. Waw tu kita buang, apa tu? Wahabna. Itu fi'il madhi. Fi'il madhi mabni ala sukun. Okey. Sukunnya kat mana? Kat alif dia kah huruf ya dia? Ka'iyam. Okey, bagus. Na damir muttasil mabni Mabni ala apa? Baca je lah. mabni ala Ala fathi ke mabni ala sukun? muttasil mabni ala fathi fi mahalli raf'in fa'il taqdiruhu kunna. Okey, awak kena tukarkan mabni ala fathi kepada mabni ala sukun kerana nun alif di atasnya, alif dia bukan nun dia. I'rabkan alif dia mabni ala sukun, nun alif di atasnya. Alif tu yang sukun. Ni salah type ni. Yang mana Ustaz? Yang haben Okey, dengar kan ada Damir. damir barizun muttasil Ya. mabni ala fathi, dia fathi tukar pada sukun. Oh, sampai ala sukun fi mahalli raf'in fa'il taqdiruhu nahnu. Okay, bagus, cantik. Dah bagus tu. Okey, kita tengok siapa yang kenal pula ni. Hadaina pun sama. Nanti dulu. Yusuf wa Musa wa kadzalika Zakaria ya Yahya wa Isa Ilyas kullun, tak ada wa Ismail wa Ilyas wa Yusuf wa Lutan kullan faddalna. Baik, kita tanya satu orang. Faddalna ni. Siapa ni? Rabiah. Ayat 86. Wa kullan faddala. Nahnu faddalna. Rabiah unmute. Okey, fi'lun madin mabni ala sukun litisali bidomir raf'in mutaharrik na domir barizun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il taqdiru nahnu. Ini yang banyak ulang kaji ni, laju saja. Baguslah. Baik, kita tanya Fauzia, kau jangan senyum-senyum, kau jawab ini. 87. Unmute Fauzia. Ayat 87 Fauzia. Wa min abaihim zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabaina. Ijtabaina. Itu fi'il madhi tu. Kalau mulakan hamzahnya ijtabaina yang berbangsa 5 huruf. Ijtaba, istabaya, istabau. 87. Dekat ujung sekali. Oh. Ijtabainahum. Ishtabainahum I'rab. Tabainahum. Okey. Fi'lun madin mabniyun ala sukun litisalihi bidamirin raf'in mutaharrik. Betul tak? Betul. Okey. Habis tu wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi salah katnya. Cubi nahnu. Damirun barizun Ustaz. Barizun. Baca je, kalau salah saya tegur baca je. Okey. Damirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun taqdiruhu nahnu. Okay, bagus. Alhamdulillah. Okay, sekarang kita ambil Hamidah. Unmute. Okay, Hamidah ayat 88.
wa hada hudallahi yahdi man yasha'u min ibadik walau asyraku, dan kalaulah mereka telah menyekutukan pasti jadi sia-sia. Asyraku, i'rab asyraku. Raku fi'il madi mabni ala dhammi Ustaz. Litisali biwawi jamaah. Awak on apa punya speaker semua video pun hilang ke? Video hilang? Sekejap. Awak tekan mana satu? Dua-dua ke satu sudah? Dah, saya dah unmute apa? Video awak tak nampak? Video tak nampak. Mana pula nanti jap. Awak tekan balik, ada gambar video tu, ada pangkap, tekan dia. Sekejap. Video okey. Kenapa tekan video? Jangan tekan. Gambar awak dah cantik-cantik tu, dah manja-manja. Ustaz, yang okey. Ni hari semua nak kena Arab. Siap. Gusmia siap. Ustaz tadi apa dia punya perkataannya? Asyraku, fa'alu. Oh. Fi'lun madi mabni ala dhamma la litisalihi Ala dhammi. Tak boleh ala dhamma. Ala dhammi litisalihi biwawi jamaah. Alif tafriqah. Okey. Lagi apa? Al-waw jamaah dhamir barizun muntasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun takdiruhum hum. Okey. Takdiruhum. Alhamdulillah, bagus Asyrakum. Okey, saya nak semua ambil perhatian saya nak terangkan sikit, okey? Ayat 88, zalika hudallahi. Huda tu bukan fi'il madi. Dia adalah isim, hada yahdi hudan. Kenapa dia bukan fi'il? Kerana dia mudhaf, kalimah Allah tu baris bawah. Demikianlah pertunjuk Allah. Jadi huda ni bukan fi'il madi. Kalau nak tahu fi'il madinya, awak tengok ayat yang ke-90, ulaikal lazina hadallahu. Hada tu fi'il madi. Kerana Allah tu lafzul jalalah fa'il marfu'. Apa bezanya hudallahi sama hadallahu? Highlight tu. Yang ayat 90 hada tu fi'il madi yang kita kena ikut i'rab dia pada muka surat 37 nombor 13. Itu hada tu fi'il madi. Jadi hada tu adalah fi'lun madin mabni ala fatil muqaddara fi akhirih li'annahu fi'lun mutal akhir bil alif. Allahu adalah lafdhu jalalah fa'il marfu'. Wa alamatur raf'i dhammatun zaratun fi akhirih. Itu ayat 90. Tetapi kalau ayat 88 zalika hudallahi, zalika tu isim isyarah mubtada. Mubtada huda tu jadi ini zalika huda ni jadi badal. Hukum dia marfu'. Pasal huda ni pertunjuk. Wa huwa mudhaf. Dia isim mudhaf, kerana dia mudhaf mesti isim. Allahi lafdhu jalal mudhafun ilaih. Tengok beza dia. Hudallahi sama hadallahu. Jadi kalau hada tu rama istawa, awak kena ikut contoh nombor 13. Fi'il madhi mabni ala fatil muqaddarah. Jangan kita tersalah kasih tahu yang huda ni fi'il madhi. Sedangkan fi'il madhi asalnya hada yahdi hidayah. Hada yahdi hudan. Hudan tu hudallah. Bikin catatan. Bezanya isim dengan fi'il madhi. Kerana selepas fi'il madhi, tidak isim tu tak boleh baris bawah. Selepas fi'il madhi, isim tu baris depan atau baris atas. Kalau dia baris depan jadi fa'il. Kalau dia baris atas jadi maf'ul. Kalau selepas hada atau dia selepas huda ni baris bawah, dia jadi isim tu jadi mudhafun ilaih. Kalau fi'il madhi selepasnya tak boleh baris bawah. Kalau isim selepasnya baris bawah jadi mudhafun ilaih. Ini contoh paling bagus hari ini tentang i'rab. Contoh nombor 13 perkataan hada fi'il madhi. Tapi kalau dia tak bertemu dengan hamzah wasal, hada ni ada atas huruf ya tak ada titik itu ada alif kecil.
Sepatutnya ada alif kecil. Hadanya ada alif kecil. Macam inilah. Ada alif kecil yang enggak dalam itu. Tetapi kerana berhubung dengan hamzah wasal, maka batal hukum mat tabi'i, mat asli. Okey? Batal hukum mat asli. Yang lain belum kena tak apa. Tak apa, yang lain kali awak kenalah. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar i'rab fi'il mudhari', fi'il amar. Kalau kita jumpa ada fi'il madhi, fi'il amar ke apa, kita akan i'rab seorang sekali. Faham semua ni? Boleh faham? Ustaz, Saya. yang tadi yang Huda, Ha. Huda tu dia punya i'rab macam mana lagi sekali Ustaz? Udah kan kita kalau zalika kan isim isyarah. Selepas Badal. isim isyarah dia jadi badal. Oh, okey. Badal marfu. Marfu. Okey. So wa huwa mudaf ya Ustaz. Naam. Allahi lafzu jalalah jadi mudhafun ilaihi gitu. Oh, okey. Terima kasih. Okey, kita sekarang ada nak tanya tentang ayat kat sini ke, tapi ayat kat sini banyak kan pasal Bani Israel. Maka isim-isim yang ada kat ayat ni seperti Ibrahim, Ishaq, wa Yaqub, Sulaiman, ni semua isim-isim yang tak ada tanwin. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Ni semua Bani Israel yang mana isim-isim mereka tidak ada tanwin. Tapi dalam ayat ni ada satu tempat, ayat 84 ada perkataan misalnya wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan wa hadaina min qablu. Perkataan min qablu. Ayat 85 84 Kadang-kadang min qabla, kadang-kadang min qablihim. Dia punya qablu tu isim yang tak ada tanwin. Dia ada 3 tempat. Yang sekarang kita lihat ni min qablu, kadang-kadang min qabla. Kalau dia berhubung dengan damir, biasanya min qablihim. Kalau min qablihim tak ada masalah. Min harfu jarin qabli majrurun wa huwa mudhaf mudhafun ilaih. Tapi min qablu ni dia ismul lazil yang sarif. Kalau min qabla zaraf. Kalau min qabla dia jadi zaraf. Tapi wakaf batal hukum qalqalanya min qabl. Tak boleh baca min qabl. Kerana ba yang mati sesudahnya ada huruf sukun, maka batal hukum qalqalah. Yang berlaku pada lam mati itu adalah izhar mutlak. Min qabl. Lidah kena langit-langit, matikan dekat sana. Min qabl. Okey, ada soalan tentang... Ustaz, ada soalan. Bagus. Ada soalan. Ni ada tanya, ada soalan, question, ada saya jawab lah. Awak question jawab Okey, ini out of ni sikit lah Ustaz Macam saya masa tertengok-tengok yang i'rab ni lah yang saya beli kan Ustaz. Yang ula ayat 82 dan lepas bizulmin itu kan. Ulaika lahum. Kat sini taruh jawab majrur ada mubtada, jawab majrur dan tu ada khabar muqaddam mahzuf. Adakah ulaika lahum yang mubtada yang jumlah? Is it? Yes. Yang jawab majrur, betul tak? So di jumlah tu jawab majrur dia adalah khabar ialah lahum dia tu, lahum dia. Lahum yang jawab majrurnya kan bagi mereka tu kan. Mereka itu bagi mereka. Dia adalah khabar muqaddam mahzuf. Betul eh? Okay, saya dah kasih awak tentang i'rab yang 30 juz tak, yang dia punya itu 5,800 pages. Belum. Belum eh? Belum. Nak. Dia ada Nak. satu PDF yang daripada Mekah kawan saya kasih. I'rab paling bagus. Very detail lah. Yang dulu kan nak beli i'rab kan macam sikit-sikit kecil-kecil kan. Yeah. Sekarang dia 5,800 muka surat. Kalau nak bikin buku tebal dia dalam 20 buku lah. Saya tunjukkan dia punya buku Sekejap. Dia punya i'rab ni, tapi nanti saya tunjukkan awak PDF dia. Saya hantar awak PDF dia. Awak tengok. Kalau awak nak bikin dia punya printing, saya dah suruh printer saya bikin. Dia ada 20 buku. Tebal-tebal dia satu buku 250 muka surat, ada 280 muka surat. Satu buku harganya $15. Ada 20 buku. Itu very complete. Yang kami awak beli tu dia macam sikit-sikit kan, susah nak cari kan.
Betul. Baru ni awak cakap alhamdu, dia akan terangkan mubtada marfu' wa alamatur raf'i dhammatun zaratun fi akhirih. Oh, Lam harfu jarin mabni ala sukun. betul-betul Allahi detail lah. very detailed sampai habis. Bagus Ustaz. Tu lagi bagus kan? Tapi buku dia saya nak tunjukkan awak, dia dah siap. Okey, tapi Mana? nanti saya kasih awak sekejap saya tunjukkan dia. Awak dia punya buku Saya dah hantar printer lah. Sekejap. Hantar printer bikin 20 buku. Dia bikinkan saya cantik-cantik. Ada. Ada juga buku ni. Dia kasih daripada Mekah tu dia kasih saya PDF dan saya suruh printer saya. Sekejap saya tunjukkan awak. Saya kasih awak PDF dululah, kalau tak nak print pun boleh pasal dia terlalu bagus sangatlah. Saya sendiri hantar printer. Banyak orang dah order, ada 20 orang dah order. Okey, buku dia banyaklah. Ada 20 macam inilah. Okey? Bagus Ustaz. Okey, jap saya nanti jap ni ada. Macam ensiklopedia. Iqra. Ya Allah. Bagus Dia ada 20 juzuk. Satu juzuk biasanya $15. Kalau 20 buku 300. Tapi kalau banyak orang order dia kasih 260 complete. Dia punya dalam ni awak tengok dia punya Arab ni satu-satu. Bagusnya. Satu-satu Arab dia satu-satu complete. Boleh Ustaz. Very good. Saya cakap very good. Kalau yang kemarin nak beli tu dia macam tak terang. Nama je. Itu nama-nama je. Nama-nama je maf'ulun bihi, khabar. Tapi ini dia akan terangkan khabar muqaddam semua very clear. Nanti saya kasih awak PDF. Awak tengok dulu. Pasal PDF dia ada 5,800 muka surat. Kadang-kadang nak cari susah. Betul. Kalau nanti banyak kan paper macam-macam. Kalau dah macam gini, kalau awak nak order, dia 260. Boleh Ustaz. Ada 20 jilid. Nanti ada nombor 1, Baqarah, 2, An-Nisa, every apa ni, tu kadang-kadang ayatnya pendek-pendekan, surah pendek-pendekan jadikan satu buku lah. Satu buku biasanya ada 200 lebih muka surat. Dia 30 juzuk Ustaz lengkap. Semua 30 sampai Anas sekali. Daripada Fatihah sampai Anas. Nak. Dia punya Arab very detail. Masukkan nama saya. Saya in the list Nanti dulu, nanti lepas belajar saya kasih awak dia PDF. Okey. Kalau nak simpan PDF, awak boleh simpan PDF, saya kasih free. Kalau awak nak buku, baru saya hantar printer. Sekarang dah ada 10 orang. Kalau dia print banyak, nanti lagi murah. Boleh. Tapi harga dia 300, dia kasih 260. Boleh Ustaz. Okey. Nanti kalau saya dah kasih PDF, siapa yang nak awak mesej siapa nak saya order. Nanti saya nama awak, saya hantar dia. Dia tak payah tengok order je Ustaz. Wah, macam nanti awak kasih mesej, okey? Cakap-cakap saya tak faham. Okey. Kasih nama je lah. Yang bagus, kita beli bagus, simpan, kita boleh refer. Okey? Okey. Fail Maudi tadi okey? Tiap minggu kita macam ini, kita faham tentang Bagus Ustaz gitu. Bagus kasih macam example itu bab satu-satu. Satu-satu lah. Bagus. Okey. Alhamdulillah. Baik, kita masuk Nahu. Allah Akbar. Nahu 1 ke 2 ke 3? Ustaz. Saya. Kata Ustaz nak terangkan yang ini. Yang mana? Apa tu? Minggu lepas yang tu. Yang apa? Al-Hilal sama Al-Mutaqlim Arabia. Kan minggu lepas Ustaz tunjuk ni. Arab. Tengok. Arabia. Kan Ustaz tunjuk ni kan? Betul? Arabia. Taklim. Taklim. Saya. Kita nak belajar taklim ke? Belum sedia Ustaz. Okey, dengar gini. Kita kasih habis buku 3. Pasal kita punya kan ada modul yang ketiga tahun ni. Kita kasih habis. Kita tak tahu sama ada selepas kita punya pengajian modul 3 ni, nanti dia kasih sijil. Maknanya complete bahasa Arab. Buku 1, buku 2, complete set pengajian bahasa Arab.
Selepas tu, pasal Masjid Mujahidin ini, dia ada baru punya pengurusi. Kalau dulu punya pengurusi mengatakan, Ustaz carry on selagi kitab tu habis, apa kitab nak ajar pun boleh. Faham tak? Itu pengurusi dulu. Tapi pengurusi sekarang ni daripada Muslim convert. Dia Cina masuk Islam. Okay? Jadi dia pengurus sana. Takut dia follow prosedur, setiap habis pelajaran, dia tak nak ajar lagi. Tak tutup. Dia tutup tak ada masalah. Kita boleh continue dalam Zoom apa? Semua bayar saya lah. Itu Boleh. Itu lagi Belajar best. sampai bila-bila pun boleh. Apa kitab pun boleh. Kitab tajwid bahasa Arab, semua no problem lah. Betul direct dengan ustaz aja. Pasal apa? Ni ada pengurusi baru. Tapi kalau pengurusi baru cakap, kita kasih sijil, lepas tu ustaz nak ajar apa, can continue lah. 9 bulan, nanti kita kasih sijil lagi. Kalau dia cakap macam gitu, maknanya kita go through Masjid Idina pasal kita daripada awal daripada dia kan. Tapi kalau dia cakap dah tak boleh lagi, kita masih belajar. Fees saya akan turunkan 1 bulan 50, bayar saya saja. Boleh. Ustaz. Kan kita Ustaz buat direct aja. Tak payah perlu masjid. Kan sama juga kalau pergi masjid dengan datang sini pun sama apa. Sini kita boleh kasih note, kita boleh kasih apa semua, pay now lagi senang macam-macam. Betul tu. Sekarang kan kita terikat dengan Masjid Mujahidin, kita terpaksa follow protokol lah. Ya. Jadi kita whatever we just follow lah. Pasal ini tahun terakhir untuk awak. Jadi kita cuba habiskan nahu. Jadi kalau orang tanya nahunya dah khatam. Maknanya sijil awak komplit daripada nahu 1, 2, 3. Faham tak? Itu kita punya objektif apa? Itu pun dan buku 3 pun tak faham, sama juga. Betul. Jangan khatam tapi dah padam dulu. Tapi makna sebenarnya bukan belajar khatam. Kita belajar sikit tapi faham. Betul. Pelajaran ni berterusan, bukan dapat sijil je dah hilang. Betul. Kita kena terus belajar lah. 20 tahun pun tak tahulah. Kalau masih Sampai hidup akhir hayat Ustaz. Akhir hayat. Doa kasih panjang umur sajalah. Ya, amin. InsyaAllah. Amin. Kalau saudara saya Panjang meninggal umur. dalam hidup. Panjang umur. Amin. Serta kesihatan lah. Semua orang panjang umur tapi bila nak nampas takut juga. Anak muridnya semua baik-baik apa Ustaz? Irma tengok je. Irma tak senyum pun. Baik-baik semua. Okeylah, kita happy-happy belajar sudah. Kalau Betul. kita serius pun nak gimana tu. Tak gimana-mana pun. Macam Juria lain lah, kat rumah pun pakai scarf. Kata COVID. Kita Kalau ikut. kat rumah nak COVID apa? Semua baik tu. Anak-anak semua tak ada COVID apa. Saya ada kucing lah Ustaz. Saya ada kucing. Itu sebab saya tak boleh. Saya alergi. Kalau Dato' alergi dengan kucing, pelihara anjing. Astagfirullahaladzim. Kenapa pelihara kucing Dato' alergi? Kenapa pelihara Saya kucing? tak pelihara anak-anak yang bawa. Jangan layan dia orang lah. Jangan layan lah anak-anak ni. Dia dah bawa apa macam mana. Ya, bawa kasih balik lah. Mak tak nak lah. Kau hantar lah. Kau tahu lah, saya punya anak semua ada 2 ada kucing tau. Korang jangan datang rumah ibu bawa kucing. Okay? Ya. Saya kena je kucing, dia bacing macam 1 hari tau. Ini bukan kucing sembarang Ustaz. Tahulah. Tapi namanya kucing kan? Cara feel tak suka, saya takut. Namanya tetap keton kan? Kitten. Semarang kata sambarang anak saya beli satu kucing tu harga je 2008 tau. Tak tahu apa dia buat. Bila dia nak makan angin, dia kena hantar dia punya hospital lagi. Dia dapat hotelnya. Betul. True lah, kalau kita nak keluar ada masalah. Kan dia dah 100 lebih. Orang tua dia kasih sikit jadi 50. Kucing 100 lebih. Main dia. Tapi terapi untuk budak-budak jugalah Ustaz. Ada kucing diorang bangun solat subuh senang lah Ustaz. Itu sebab saya ada dia. Pasal apa kucing tu kejut dia ke apa? Dia pukul 6 memang tepat dia ada time makan. Tak terpaksa dia bangun lah. Makan dia Tengok kucing saya kat belakang. Tengok tu kan. Tengok. Dia pun ada kucing. Tapi alhamdulillah Ajar ni tak allergic kan. Sebenarnya kerja budak-budak ni senang. Awak bangun, awak ambil air siram kat muka dia. Tak payah kucing. Tak gitu terus. Dia muka siram apa ni? Kenapa tak bangun? 98. Alamak, lambat lagi. Dan 8, kat yang nombor 2. Ma hukmun na'tis sababi. Allahu Akbar.
68. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syamari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Boleh dengar Saya tak pakai speaker headphone lah. Terang. Lagi terang lah Ya. Lagi terang. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmun na'ti sababi? Apakah hukumnya na'at yang bersebab? Tapi bukan cerita pasal orang dia, pasal hak dia. Kita tengok contoh ke atas. Contohnya mislu ja'al ustazu, telah datang seorang ustaz, al-jamilu yang cantik tulisannya, bukan ustaz yang cantik. Tulisan dia yang cantik. Faham tu? Ya, Ustaz. Jadi al-jamilu, awak kena highlightkan jamilu. Jamilu itu adalah sifat sabab. Cantik. Na'ud sababi. Sebabnya cantik. Yang cantik tulisan. Sekejap Kita ada. Halo, Assalamualaikum. Saya, Zaitun awak jangan datang rumah boleh. Besok saya tak ada kat rumah. Nanti saya hantar by post lah awak punya buku. Berapa sen aja buku hantar kat rumah, baru tak sampai 60 sen saya hantar. Jadi awak tak payah datang sini lah. Pasal besok saya tak ada rumah. Saya ada hal tapi kalau awak datang rumah saya boleh ambil, tapi saya taruh buka awak kat basikal, awak buka saja, saya taruh kat basikal basikalnya bakul tu, awak ambil, awak cabut lah, saya tak ada rumah. Kalau awak nak datang pukul berapa, saya taruh buku awak, saya taruh dalam envelope, awak ambil lah kat basikal saya punya bakul. Okey, awak datang bila-bila masa. Saya nanti sekejap lagi saya taruh nama awak dalam envelope, awak saya taruh kat bakul basikal. Besok bila-bila awak nak datang boleh ambil lah. Okey Okey, Assalamualaikum. Salam. Awak tahu apa dah jadi? Baru telefon saya tu namanya Zaitun bin Sarif. Dia pelajar hari Sabtu, hari Minggu pukul 3 petang. Okey, jadi saya cakap dengan dia, semua orang cakap dengan dia, kita belajar pakai Zoom lah macam awak ni kan. Cakap saya tak tahu pakai Zoom, saya tak tahu pakai Zoom, saya tak tahu pakai Zoom. Saya nak belajar, saya nak bayar, tapi saya nak dengar video saja. Dia tak nak masuk dekat alam maya ni. Jadi kalau awak tak masuk dalam maya, maknanya awak tak datang attendance. Habis dah 6 minggu tak datang. Masjid Mujahidin cakap, saya cakap dengan dia, jangan ambil duit dia, cancel nama dia daripada hadir. Sekarang belajar mesti nak ada sini kan. Jadi saya boleh soal jawab dengan awak apa. Tapi dia tak nak masuk, dia cakap Zoom, saya tak tahu Zoom. Amida macam gini, terror. Teroris itu. Siapa tu? Siapa tu? Asia abang pun mula-mula tak tahu, dah tahu dia masuk dulu. Asia abang. Zoom susah. Bila saya dah invite, awak tekan dia keluar kan? Umur dia berapa Ustaz? Umur dia muda macam awak lah, 54, 55. Tak ada orang nak tolong dia katnya buatkan Zoom. Saya dah cakap dengan dia, semua orang nak tolong dia, kita dah kasih permission. Dia cakap dia punya handphone tak ada wifi. Tapi dia boleh hantar message. Maknanya dia ada wifi apa? Dekat data lah Ustaz. Apa saja data kalau pakai WhatsApp, mesti ada internet. Kalau tak ada, tak boleh jalan apa punya handphone. Kalau data, teruk lah dia kalau pakai data. Data kena bayar. Data teruk kalau pakai Satu jam lebih data habis. Data habis. Tapi pakai apa? Awak pakai apa? Asyik abang pakai apa? Wifi tak charge. Okey. Kak Asia macam mana ada wifi? Kata rumah tak ada wifi. Kalau tak ada wifi kat rumah kena beli datanya. Betul lah. Ini tak Kak Asia. Dia pergi macam mana itu satu kes yang makciknya degil ni, satu kes pasal dia wakrak. Okey. Lagi satu, kita ada kelas ada 20 orang. Ada 5-6 orang, bila dia masuk, dia tak nak tunjuk muka dia. Anak muka dia je keluar. Hamidah lah, Salvia lah, nama je tahu. Tak baik nama saya pula. Masalah bukan awak lah. Ni kelas mu muka nampak cantik. Satu kelas tu, dengar. Nama saya je Ustaz, kenapa? Satu kelas tu, dia tak nak tunjukkan muka dia tau.
Saya Oh. suruh tanya muka kan, tak nak tunjukkan muka dia. Agak dia cantik sangat Ustaz. Macam kita ni tak cantik jadi kita tengok lah. Okey, dengar. Kak Kalau Wida. awak tak nak, kalau masuk Zoom, kalau tak nak tunjukkan muka awak, saya ajar pakai macam ini boleh. Awak suka tengok ni. Ha. Suka tak kalau saya ajar saya pakai gini je? Alhamdulillah. Faham? Awak cakap dengan siapa? Awak berbual dengan siapa? Dengan Fatihah? Saya cakap dengan dia, kalau selagi muka awak tak nak keluarkan, saya akan ajar tak nak tunjukkan muka saya. Pasal awak tak respect saya, macam mana saya nak respect awak? Betul. Tekikan hati orang ni, macam-macam. Alah. Kayaknya diorang belum mandi lah Ustaz. Tak ada maksudnya, kalau dah masuk dalam Zoom, saya kalau dalam kelas pun saya tengok muka awak apa. Yalah, betul. Lagi clear tengok muka awak. Tapi kalau saya nak tengok muka awak, saya boleh pin awak, nampak muka awak besar-besar. Ustaz, saya dah cakap. Agak mungkin dia cantik sangat. Macam saya ni tak cantik sebab itu nak tengok je. Dia bukan masalah cantik tak cantik. Saya punya tujuan keridaan Allah, saya nak ajar betul-betul. Bukan nak tengok muka. Yelah. Betul lah. Saya tak ada melainkan kalau awak semua macam anak dara ke janda, saya pun suka juga. Dia nak live lah Ustaz. Nak tengok. Dia nak live Ustaz. Nak tengok muka live lah. Dia puas hati kan. Live ke tak live, sekarang awak nak jumpa kawan awak boleh pin sama dia, awak boleh tengok besar apa. Sekarang punya zaman mana nak live-live lagi, dah tak boleh. Sekarang semua dah macam ni lah, sampai bila-bila pun. Nak kena sesuaikan diri lah. Baguslah. Betul ke Wefa? Kalau awak tak nak tunjukkan muka awak, saya tunjukkan lain barang nanti. Lain macam. Kolam mandi. Kolam mandi. Bunyi dia seram je lah. Barang apa tu? Pasal kadang-kadang sebagai ustaz kadang-kadang awak bikin Zoom ada orang yang tak nak tunjukkan muka. Kalau saya tunjukkan tadi bismillah je, awak pun tak nak belajar. Dia tak respect saya. Macam mana saya nak respect dia? Geram. Ustaz, kalau kat kelas, kita nampak kepala orang. Kat Zoom kita boleh nampak muka lain. Kita nampak kepala orang, semua nampak muka apa cakap ni? Kalau dalam kelas, kita duduk ramai-ramai, kita tengok ustaz aja. Boleh nampak kepala orang aja. Sekarang muka satu-satu boleh nampak. Kan bagus. Tengok yang senyum, yang manis, yang apa. Semua manis lah sini. Tak ada yang manis. Kalau saya pula kalau belajar, kalau tak nampak ustaznya macam tak puas, mesti nak nampak ustaznya. Betul. Kita mesti nak nampak ustaz. Saya suka duduk depan-depan. Tak suka duduk belakang, suka depan-depan. Jadi nampak ustaznya cakap tu macam clear. Kalau depan lagi bagus. Jadi kalau saya punya lidah tempias tu berkat dia lebih sikit. Jangan COVID sudah kalau tutup gini. Okey. Nanti ada orang marah hasil berbual dengan kau aja, Hamidah. Baik, kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmul na'ti sababi? Apakah hukum nyenaan yang bersebab? Ada syarat, okey? Jawapannya hukmun na'ti sababi annahu, sesungguhnya dia itu yatba'u, mengikut, man'unatahu, mengikut benda yang disifatkan man'ut, fi isnaini, pada dua tempat daripada 5. Apa makna isnaini minal khamsa? Kalau sifat hakiki arba minan asyara. Baik, kita tengok muka surat 4. Dekat sini dia cakap 2 daripada 5. Tapi kalau kita tengok muka surat 4 yang sifat hakiki, dia cakap 4 daripada 10. Baik, kita tengok muka surat 4 yang kita belajar hakiki. Itu kan dia cakap ma hukmun na'til hakiki kat tengah-tengah tu. Ada 4. Dia cakap hukmun na'til hakiki annahu, sesungguhnya dia yatba'u, mengikut, man'utahu, sifatnya, daripada 4 dari 10, arba'a min asyara. Yang hakiki 4 mesti nak sama, 4 benda mesti nak sama daripada 10 benda. Tapi sababi ni 2 daripada 5. Baik, awak bikin perbandingan. Perbandingan macam mana tahu? Awak lipatkan awak punya buku sebelah menyebelah. Awak tengok perbandingan dia, okey? Awak lipatkan sebelah menyebelah buku awak tu. Muka surat 4 dengan 98. Kita bikin perbandingan, okey? Yang sebelah kanan tu muka surat 4, dia cakap 4 daripada 10. Dia ada 1, 2, 3, 4.
Nombor 1 fi raf'i, nombor sebelah kanan yang nombor muka surat 4, rafa, nasab, jar. Sebelah kiri awak muka surat 98, dia cakap fi raf'i, nasab, jar. Ada rafa, kalau dia rafa, kalau dia nasab, kalau dia jar. Sebelah kanan nombor 2 dia cakap fi ifradi, kalau isim mufrad, isim tasniah, jamak. Tetapi muka surat 98 tidak ada ifrad, tidak ada tasniah, tak ada jamak. Nampak tak beza dia? Tengok perbandingan Sebelah kanan nombor 3 fi tazkir wa tasniah, muzakkar dan muannas. Sebelah kiri tidak ada. Tidak ada muzakkar dan muannas, tak ada. Nombor 4 sebelah kanan fi ta'rifi wa nakira. Sebelah kiri ada ta'rif dan nakira, maknanya ma'rifah dan nakira. Jadi sebelah kiri ni ada 5, rafa, nasab, jar 3, ta'rifi wa nakiri 5. Dia gunakan 2, atas 1 bawah 1 dah cukup. Tapi sebelah kanan muka surat 4, dia kalau dia mesti ada rafa, isim mufrad, muzakkar, ma'rifah. 4 mesti nak ada sama, baru jadi sifat. Tapi sebelah kiri ni hanya 2 saja yang sama, lain tak sama tak apa. Itu beza dia. Jadi kalau awak tengok muka surat 4, awak taruh refer to page 98 untuk na'at sababi. Jadi na'at ni kalau kita baca, ada 2 tempat. Satu na'at hakiki, satu na'at sababi. Okey, itu dalam muka surat 4 awak tulis rujuk kepada muka surat 98. Muka surat 98, awak bikin catatan rujuk muka surat 4 pada na'at hakiki. Jadi lain kali kalau kita nak baca kitab ni, dulu ustaz dah belajar. Ada satu na'at sababi, ada na'at hakiki. Kadang-kadang kita belajar je, kita lupa apa yang kita dah belajar. Jadi saya sebagai guru, saya terangkan apa bezanya, kat mana kita punya perbandingan dia kat mana. Jadi awak lebih tahu. Baik, kita tengok, kita terus. Jadi dia ada 1 dan 2, muka surat 98. Kalau rafa, dia mesti rafa. Okay, kalau nasab, dia mesti nasab pada atas. Kalau jar, mesti jar. Yang kedua, muannas muzakkar tak ada. Okay, isim mufrad, isim tak ada. Yang ada, ma'rifah dengan nakirah. Jadi kita tengok contoh ke atas. Al-ustazu, al-jamilu, khattuhu. Telah datang seorang ustaz yang cantik penulisannya. Jadi al-jamil itu adalah sifat sababi. Baik, kita tengok ciri dia. Al-jamilu, kalau kita tengok bawah sini, ada tak dia baris depan? Rafa. Okey, rafa. Jamilu berafa. Maknanya al-ustazu pun rafa. Faham tak maksud dia? Okey. Al-jamilu tu kat nombor 2 kat bawah ni ada isim ma'rifah. Al-jamilu. Sebelumnya ustaz pun ada al-ustazu, ada alif lam kan? Cukup saja. Nah, itu jadi dia sifat sababi. Macam itulah. Contoh sebelahnya, zalika munazalun maftuhatun nawafidahu. Jadi maftuhatun. Maftuhatun tu, kalau kita tengok, dia baris apa? Baris rafa kan? Maftuhatun. Manzilun pun baris marfu. Nampak juga. Habis maftuhatun mu'anas. Tak pakai. Manzalun muzakkar pun tak ada masalah. Pasal tak ada mu'anas muzakkar apa? Maftuhatun isim nakira kan? Manzilun pun isim nakira, tak ada alif lam, Cukup dia punya syarat macam gitu. Jadi kalau sababi 2 daripada 5. Kalau hakiki 4 dari 10. Bikin catatan. Tak sama. Tetapi sifat sababi ni mesti ada khattuhu. Hu tu kembali kepada ustaz. Macam kita kata al-ustazu jamilu khattuhu. Telah datang seorang ustaz yang cantik tulisannya. Hu tu mesti kembali kepada ustaz. Dhamir tu. Itu maksud nanti kita belajar dengan syarat. Okey? Okey, misalnya zalika manzilun maftuhatun nawafidahu. Okey, nawafidahu tu kembali kepada manzilun.
itu adalah rumah-rumah yang terbuka pintu-pintunya. Itu pada manzilun. Jadi sifat sababi mesti ada dhamir yang muta'alik, yang ada kaitan dengan benda yang disifatkan. Itu maksud dia. Kalau tidak, tak boleh jadi sifat sababi. Itu datang seorang ustaz yang handsome wajahnya. Itu sifat sababi. Bukan ustaz yang handsome, muka dia. Baik, kita terus. Itu adalah seorang wanita yang panjang tangannya, pencuri. Baik, kita terus. Baik, kita baca terus. Yang mana Ustaz? Tak ada dia buat cerita. Buat sendirilah. Bukan. Dia buat cerita kan, dia buat cerita tu. Kompos sendiri. Semua cari. Okey, kita baca lagi. Wa yakunu wa mufradan daiman. Dan terjadilah dia pada isim mufrad sahaja. Di mana dia punya benda tu yang dia punya na'at tu mesti isim mufrad saja, bukan isim musanna, bukan isim jamak. Highlight mufradan daiman. Dan terjadilah dia mufradan daiman. Sifat sababi itu hanya isim mufrad saja, musanna muzakkar tak ada, musanna jamak tak ada. Wa yura'a, dan diperhatikan pada tazkirihi, muzakkarnya, wa ta'nisihi, dan muannasnya, isim yang sesudahnya. Baik, kita kena lihat pada sama ada selepas isim tu ada muzakkar ke muannas pada isim yang sesudahnya. Okay, kita tengok contoh. Hada, ini, at-talibu, ini adalah seorang penuntut laki-laki. Ini penuntut laki-laki ni. Al-hasanu, yang baik akhlaknya. Dia mesti ada dia punya khalaquhu, dia punya hu tu kembali pada at-talibu. Baru boleh jadi na'at sababi. Dia tak menceritakan tentang penuntut itu, dia menceritakan tentang akhlak penuntut itu, bukan penuntut itu. Jadi awak highlight perkataan al-hasanu adalah sifat sababi bagi talibu. Okey, talibu ni dia baris depan. Talibu baris depan, al-hasanu pun baris depan, rafa' dia pun rafa'. At-talibu isim ma'rifah, al-hasanu pun isim ma'rifah. Jadi al-hasanu adalah na'at atau sifat yang bersebab. Itu maksud dia. Baik, jadi hu tu kembali kepada siapa? Khuluquhu at-talibu. Baik, kita baca lagi. Faza, telah berjaya 2 orang murid laki-laki. Ini 2 orang. Ini 2 orang isim musanna. Yang mulia al-karimu, al-karimu highlight, itu adalah sifat sababi, tak ada kena-mengena dengan 2 murid. Yang mulia ialah bapa keduanya. Yang mulia bapa dia, bukan Huma. Huma tu kembali tilmiza ni. Jadi yang mulia bukan 2 budak pelajar tu, yang mulia ialah bapa dia. Abu Huma. Jadi kita menceritakan karim tu bukan pada tilmis, walaupun tilmis tu 2 orang, walaupun talamis banyak orang, tetapi kita tak menceritakan 2 murid ini, kita menceritakan yang mulia ialah bapa dia, bukan 2 murid itu. Nampak tak? Jadi at-tilmizani walaupun 2 orang, tapi sifat babi pula. Abu. Saya tanya saya satu soalan ni luar daripada pelajaran. Atau sifat babi tak? Tahu. Okey. Sifat babi kenapa dia jalan lambat? Kenapa sifat babi jalan lambat saja? Dia tak ada kaki. Dia tak ada kaki. Oh, bukan. Dia sedang berfikir, aku ni siput ke babi? Kenapa ada nama babi kat situ?
Tak tahu. Siput babi boleh makan ke? Adakah dia najis? Tak boleh. Siput babi boleh makan. Hah? Dia bukan babi. Babi ada 4 kaki. Siput boleh makan. Siput boleh makan. Boleh siput gonggong. Siput memang boleh kita makan. sengaja kita tak biasa makan. Dia tak makan ni semua siput-siput Rasulullah kerang-kerang tak makan. SAW pergi satu gunungan, tempat gunung. Orang-orang gunung tu tak ada makan. Yang dia makan apa cengkaring tau, yang macam benda panjang tu, macam cicak yang besar tu. Apa kat gunungan kan ada cicak yang besar. Garong. Jadi orang-orang Arab sana yang dalam kampungan masak tu benda panggil Nabi makan. Nabi tengok pasal Nabi tak biasa makan. Bukan tak nak makan. Boleh makan. Kalau haram mesti dia cakap haram apa? Udap lah. Kata Nabi. Dop ya, Ustaz. Dop. Tapi kata Nabi, kita orang yang tak biasa. Tak dia itu buat minyak urut. Itu memang bagus tak bila minyak urut makan pun boleh. Kalau dah boleh buat urut takkan tak boleh makan. Boleh apa? Semua kita tak biasa makan. Faham tak? Sedap ke? Awak try lah bongok-bongok siput babi time hujan tu. Masak je. Ustaz, escargot tu siput babi Yang mana? Escargot. Itu bahasa orang putih kan? Bukan lah. Escargot. Bukan. Escargot kecil sikit. Okey, apa saja siput yang kat laut yang tergantung tepi tembok, ada siput darat ke siput apa semua boleh makan. Semua boleh kita makan. Tak biasa makan. Okey. Ikan boleh makan. Ikan yang ada macam racun, ikan buntal ni semua tak boleh makan pasal ada racun. Faham tak? Kalau awak bawa racun, awak bawa drug pasal ada kering, bawa dalam koci awak, racun atau drug, sembahyang sah kerana dia tak cairan. Kalau arak cairan dia najis. Okey. Paku tak haram. Kalau makan hukum dia haram pasal mati. Mati. Awak nak kena belajar bab fikir lah. Mendalamkan fikir. Betul. Pasal kau kena belajar usul fik tau. Tak ada kita ingat semua benda semua tak boleh makan. Semua benda mesti nak tak ada. Boleh. Kalau tak ada hukum semua benda halal. Melainkan datang satu hukum mengharamkan baru boleh haram. Kalau tidak semua boleh makan. Awak nak makan kayu, nak makan besi pun boleh. Awak makan, di depan kita makan kayu, apa banyak makan kayu? Ubi kayu awak makan, vitamin besi pun awak makan. Baik kita terus. Siput babi tu boleh makan, tapi kita takut sebab ada nama babi kat situ. Kenapa Ustaz ni jalan lambat? Dia jalan lambat sekarang dia tengah fikir aku ni babi ke siput. Fikiran. Dia cakap kan aku siput, aku bawa rumah ke mana-mana. Kenapa dia panggil aku babi? Ada ni Ustaz Ustaz, mana Ustaz dapat idea ni Saya punya idea banyak tau. Awak dengar saya cakap dulu Superman, kalau kita tengok Superman terbang dia macam ni. Itu dia anu dia. Dia sekarang tengah anu Superman dia. terbang macam ni. Dia dah automatik. Dah tak pakai gear. Kereta semua automatik. Automatik. Dulu manual. Pakai gear. Dah lah sudah. Macam lah makcik tak habis-habis ni. Kita terus. Irma minta maaf Irma ni makcik-makcik Singapura ni macam-macam ini. Tak baik. Senyum di pagi hari lah. Apa Ustaz? Apa? Sabar Irma, sabar. Jadi awet muda semua. Ya, kita ada lagi 5 minit. Saya ada kelas pukul 11 nanti. Saat hendaklah kamu Sa'id ini artinya Sa'id ni fi'il amar. Hendaklah kamu menolong akan budak-budak al-aulada. Ni jamak. Jamak taksir daripada waladun. Hendaklah kamu menolong akan budak-budak yang al-faqirata, yang miskin. Siapa yang miskin? Ibu-ibu mereka. Budak-budak tu tak miskin. Yang laki-laki, budak lelaki tak miskin. Tapi yang ibu faqirata tu kepada ibu. Al-faqirata tu mu'anas. Ibu tu pun mu'anas. Jadi sifat sababi ni mu'anas. Dia punya man'ud al-auladu tak semesti mu'anas. Syarat dia
Kalau al-aulada baris atas, nasab. Al-faqira pun nasab. Yang kedua, al-aulada muzakkar, tak kira, tak no problem. Tapi dia ma'rifah. Al-faqira pun ma'rifah. Kerana al-faqirata ni tak ceritakan pasal budak-budak. Al-faqirata menceritakan pasal ummu, ibu mereka. Tapi home tu, ummu home, highlight home tu, awak taruh arrow kembali kepada aulada. Semua damir-damir yang ada dekat situ kembali kepada dia punya man'ud, benda yang disifatkan. Boleh faham Dia mesti ada damir yang kembali pada benda yang disifatkan. Okey, contoh terus ni sikit lagi. Mislu, tilka itu adalah seorang budak perempuan, bintun, seorang budak perempuan, Hasanun, Hasanun laki-laki yang baik. Hasan ni bukan maknanya nama orang. Itu adalah seorang budak perempuan yang baik. Sautuha, Hasan ni muzakkar, sautun muzakkar. Jadi budak yang itu adalah seorang yang cantik suaranya. Ha tu highlight, taruh arrow kembali kepada baitun, bukan pada Hasan. Muzakkar itu kan muannas Ustaz. Yang mana? Yang Ustaz kata muzakkar ini kan muannas kan? Yang mana? Ha. Yang Ha bintun tu Hasan. muannas. Kembali kepada bintun. Ha tu. Itu muannas lah kan? Ha tu Ustaz tadi muannas. cakap, Ustaz cakap tadi muzakkar. Okey, kalau saya salah cakap minta maaf Sekarang ha muannas. Okey. Okey. Okey, sekarang ha tu mesti kembali kepada dia punya man'ud, bintun. Yep. Tapi Hasan kan muzakkar. Oh, Hasan ni tak menceritakan budak perempuan tu. Dia menceritakan dengan suara budak perempuan tu. Oh, suara mereka. Suara budak perempuan tu yang cantik, bukan bintun tu yang cantik. Tapi sababi mesti ada damir yang kembali kepada dia punya man'ud, bintun. Ada pada bintun, okey. Naam. Semua damir tu kembali kepada dia punya man'ud. Hatani, ini adalah dua orang. Ini adalah sayyaratani, dua kereta. Sayyaratani. Rakhisun. Sayyaratani ni muannas sayyaratun. Dua kereta. Dia adalah isim musanna, tapi rakhisun yang murah, harga keduanya. Jadi huma tu kembali kepada sayyaratani. Faham tak? Dia tak cerita pasal kereta, dia cerita pasal harga kereta itu. Murah harganya. Murah harga. Jadi sama. Ustaz, apa makna sama nuhuma? Harga keduanya. Harga keduanya. Oh. Sanna, harga keduanya. Ini samanun, harga. Kalau sin, samanun, gemuk. Sikit. Apa Ustaz? Sikit aja boleh ni Beza huruf aja beza makna. Masya-Allah. Samanu. Kadang-kadang cakap ni dia tengok awak punya tone. Sayang, oh sayang. Ini manja. Sayang. Dia lain. Sayangnya dah lain. Faham tak? Awak panggil orang sayang, mari sayang. Itu dah lain tau. Niat dia dah lain tau. Apa khabar sayang? Itu dah lain. Sayang, mari sini. Sayang juga tapi cara dia macam baik, kita terus. Kita terus. Kan lain. Akrim. Muliakan. Dalam kau muliakan fatayatin. Ni jamak muannas salim. Ramai. Pemudi-pemudi. Fatatun, fatayat. Dalam kau muliakan akan wanita-wanita atau pemudi-pemudi. Budak-budak perempuan. Yang aliman sepatutnya. Aliman tau. Baris atas bukan alimin Pasal jamak muannas salim ni sepatutnya akrim fatayatan. Maf'ulun bihi sepatutnya fatayatan, tapi tak boleh baris atas, dia baca fatayatin. Faham tak ni saya cakap apa ni? Akrim fi'il wa fa'il, fatayatan sepatutnya, tapi dia tak boleh baris atas kerana dia jamak muannas salim, baris bawah tanda baris atas. Perkataan fatayatan tu adalah maf'ul. Okey? Tapi dia kena baris bawah kerana baris bawah tu sebagai ganti baris atas kerana dia jamak muannas salim.
Jadi selepasnya mesti tak boleh baca alimin. Dia tersalah tulis ni bacanya aliman. So jadi ini aliman. Aliman ya Ustaz. Mim tu taruh atas, baris atas selepasnya. Jangan baca alimin. Lepas tu taruh fathatain. Dalam kamu mulakan akan budak-budak perempuan. Yang alim bukan budak perempuan ni. Abu, bapa mereka. Abu hunna. Jadi hunna tu kembali kepada fatayatin. Okey. Jadi perkataan aliman itu adalah sifat sababi. Okey. Nanti kita bahaskan minggu depan. Tapi kita tengok muka surat 1199. Okey. Na'tun mana sifat? Ada raja tu. Hakiki, awak taruh sana refer to page 4, rujuk kepada muka surat 4. Dekat sini awak taruh 4 dari 10 mesti nak sama. 4 benda mesti nak sama. Hakiki. Sebelah kiri tu sababi mana sebab. Awak taruh muka surat 98. Dia punya syarat 2 daripada 5 mesti nak sama. Jadi bila awak tengok muka surat 99, oh, naat ada 2 macam. Satu hakiki, satu sababi. Nanti dalam Quran kalau kita jumpa ayat dia, kita akan jelaskan. Okey. Okay, kita berhenti kat sini. Lepas ni saya nak calling buku 11 ni orang. Saya nak rest sikit. Okay, nanti saya kasih awak lepas ni i'rab 30 juz. Ada boleh. 800. Okay. Awak tengok dulu. Okay. Kalau awak nak order macam buku yang saya ada ni sekarang ni, taruh nama. Okey. Nanti okay, awak tengok dia punya dia punya itu PDF dulu. Okey. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Saya dah lepas. Ustaz nak private message Ustaz ke apa kalau nak buku tu? Yang bagus dekat kita punya WhatsApp. Jadi saya tengok semua kat sana senang satu kali. Betul. Kat dalam kita punya grup lah. Kalau satu-satu nanti saya punya WhatsApp daripada atas saya kena cari banyak sangat ni. Okey. Ustaz list nama-nama, lepas tu nanti kita tik lah siapa yang nak. Okey, awak bikinkan boleh. Siapa nak order nama sini, jadi orang boleh follow up. Saya bikin. Saya dah cakap apa? Siapa nak bikin? Saya Juria. Okey, tapi jangan bikin dulu, tengok dulu PDF. Nanti awak. Ya. Okay. Saya tengok dulu. Baik, kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.